Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitab kita pakai muka surat 10. Pendeknya membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruhkan dia oleh Allah Taala dengan segala bagainya, kerana termasuk dalam maksud firman-Nya, wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Terjemahnya, dan sesiapa yang membesarkan segala kehormatan Allah Ta'ala, maka ia terlebih baik baginya di sisi Tuhannya. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpah kurnia dia masih dikekalkan kita hingga ke saat ini berada atas muka bumi dia sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, dapat kita dengan itu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allah Taala beri pula nikmat dengan limpah kurnia dia, boleh taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, dia beri kita nikmat, ada keinginan untuk nak mengaji, belajar dan faham perjalanan agama ni supaya kita benar-benar jadi orang beragama. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita. Insya-Allah nak menyambung tengah hari ini bacaan daripada kitab Irsyadul Jawiyin. Pembincangan kita ada sekalian ialah mengenai besarnya dalam agama kita perbuatan memulia dan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia ialah Nabiullah, Rasulullah. Dan takkan boleh kita kenal Allah Ta'ala, takkan boleh kita dapat Islam, takkan boleh capai kita martabat iman, ihsan, takkan dapat kita keluar Quran melainkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam definisi iman yang disebut oleh ulama, iman ni adalah tasdiqu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman ni adalah kita membenarkan apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Itu adalah dipanggil iman. Jadi bab membesarkan Rasulullah ni, dia bukan perkara main-main. Dia perkara besar sangat dalam agama kita. Orang yang tak faham dan tak kerti perjalanan agama saja, dia akan memperolok-olok dan memperlekeh dan memandang remeh apa yang ada pada Nabi SAW. Kaedah kita sebagai orang ada agama, ada akidah dengan Allah Ta'ala, ada akidah Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Dia pula sidik, amanah, tabligh, fatanah. Bahasa mudahnya dia cakap tak pernah bohong. Dia sentiasa maksum, memang sangat cerdik. Walaupun keadaan yang sama, pada masa yang sama dia umbing, tidak boleh membaca dan mencatat apa yang kefahaman ada pada dia, tetapi dia lebih cerdik daripada orang yang boleh membaca dan menulis. Dan pastinya dia ada kebijaksanaan untuk menyampaikan apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disampaikan. Dan dia menyampaikan dengan sepenuh hati perasaan dia, dengan jiwa raga dia, dengan tak pernah cuai sedikit pun daripada apa Allah Ta'ala perintahkan. Jadi itu adalah kita belajar dalam bab kerasulan dulu, dalam bab akidah siapa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Satu, kita kena ada akidah, mengagung, memulia, membesarkan dia. Khasnya atau hubungan kita harian ada banyak selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi pendeknya tadi membesarkan, mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disuruh akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memang suruh sangat kita ni memulia, mengagung, yang tukar bahasa membesarkan apa kelebihan yang Allah Taala telah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib berpegang dengan etika tu. Bahkan
Awal-awal penciptaan, seawal penciptaan Nabi Adam, Sultan Nabi Adam, bahkan seawal-awal pencipta makhluk pertama Allah Ta'ala cipta, kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersatu kita membesarkan dia. Orang kata apa, membesarkan sungguh-sungguh lah keadaan sepatutnya apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau tak ada pun dia tak iman kita yang ada tu, usahakan juga untuk boleh menerima, untuk menghadam, untuk boleh mengagung dan membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jaga elok jangan sampai ada hati memperlekeh, memperseda, memperolok, mempermain-mainkan orang, memperolok, mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti jaga kehormatan dia sungguh-sungguh. Jadi membesarkan Rasulullah ni disuruhkan oleh Allah Ta'ala dengan segala bagainya membesarkan. Apa saja kaedah istilahnya ta'zimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh sangat. Sekalipun atas apa telah para ulama, apa yang kita ta'zimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak ada pula disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara lafziyah, tapi ada dihurai dalam bentuk af'aliyah, sukutiyah, dan bahkan ada isyarat dalam dalam Al-Quran menyuruh kita membesar dan mengagungkan Rasulullah ni dengan apa saja juga, all out ni turut bahasanya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara ayat Quran kalau kita sebut sekali lalu, mana dia dalil membuktikan bahawasanya Allah Ta'ala ni memang apa saja bagai jalan untuk kita membesar dan mulia Nabi SAW ni disuruh-suruh sangat, sehingga datang uslub Quran dengan uslub maf'ul mutlaq. Kat mana ayat Quran dia? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang tu kalau kita bagi depan dalil depan mata orang yang tak faham bab ni, dia bukan faham apa maksud ayat Quran tu. Asal terjemah tu, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, kamu berselawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi, Allahumma salli alaihi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi, satu selawat kata dia, dan wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam sebagai salam-salamnya. Khas nak tengok tu ada uslub tasliman, wasallimu tasliman. Salim disebut taslim. Solat macam mana? Solat memang juga disebut taslim dengan dilalah sallu alaihi. Tak sebut sallu alaihi salatan, tapi disebut wasallimu taslima. Itulah dilalah menunjukkan bahawasanya ke Rasulullah ni kita disuruh selawat dan salam satu, dan sangat-sangat disuruh besar sekali adalah selawat. Pasal salam dia ataf daripada sallu alaihi wasallimu taslima. Tasliman ni dia adalah yang kedua, tapi yang kedua pun disuruh wasallimu taslima. Pastinya ayat Quran tu sallu alaihi ay sallu alaihi salatan, wasallu alaihi wasallimu tasliman. Satu datang dengan usulub ijaz macam tu saja. Nak sebut itu siapa? Pasal nak tunjukkan di dalam ayat Quran tu nak menunjukkan kita memang benar-benar disungguh dengan bersungguh-sungguh untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal datang dengan uslub mafhum mutlaq. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman, ay sallu alaihi salatan wa sallimu alaihi tasliman. Maksudnya selawatlah selawat-selawatnya, ucaplah salam sesalam-salamnya. Jadi kalau sekali lalu juga apa benda selawat salam ni? Selawat salam ni ialah doa mohon kita pada Allah Ta'ala dengan beberapa bagainya yang begitu banyak, supaya doa apa? Supaya Rasulullah beri nikmat besar. Allahumma salli, supaya Allah Ta'ala beri nikmat yang besar pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Baik. Jadi yang tu yang ulama kita
amalan mereka selawat dan salam ni, bahkan tulis burdah puji-pujian terhadap Nabi SAW ni, orang kata all out dia buat. Bahkan ada ulama kita yang menghabiskan masa hidup dia dengan banyakkan sesungguh-sungguhnya kan, berselawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nak banding zikir dengan selawat kuat lagi membanding dengan zikir. Bukan maksudnya membesarkan lebih Rasulullah, tidak sama sekali, tapi mengagungkan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Pasal dia duduk depan, khasnya para sahabat duduk depan nak mentauhidkan Allah Ta'ala. Dia tak boleh capai dengan macam mana kita khidmat dan buat taat kepada orang duduk depan mata, itulah Nabi SAW. Dalam masa yang sama, hati sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala, tapi nisbah perbuatan zahir dan ada ta'zim dalam hati. Orang yang paling besar, paling dekat untuk kita berbakti adalah Nabi SAW. Pasal dia lah Nabi Allah Rasulullah. Dan format itulah diajar oleh para ulama untuk guru kita, macam mana kat Rasulullah macam tu. Itu orang yang waris Rasulullah ni, istilahnya pewaris Nabi. Mereka ni benar-benar ulama yang Rabbani, yang membawa kita mengenal Allah Ta'ala dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kaedah kita? Banyak mengaji dengan dia, belajar dengan dia, juga kasih dengan dia, banyak khidmat pada dia. Apa yang nak sebut, asal khan sebut tu, dengan itu kita datang kasih pada dia. Pasal dengan kasih dia pula kasih Nabi SAW. Kita memang kasih pada siapa yang Rasulullah kasih, memang termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan kita nak kasih Nabi pun kadang susah, pasal kita tak pernah pandang Nabi SAW. Kaedah dia apa? Tengoklah siapa duduk depan kita. Orang yang banyak mereka ni ada salah-silah hubungan dengan ulama-ulama dulu sampailah salah-silah dia kepada Nabi SAW. Kita kasih pada orang yang kasih pada kasih Nabi SAW ni, maka hukum macam kasih Nabi SAW itu sendiri. Itu sekali lalu nak sebut, yang kata Allah Ta'ala ni sangat-sangat sungguh kita membesar dan mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Allah Ta'ala sendiri puji. Bayang tengok, Allah Ta'ala masa yang sama dia suruh kita zikir kat dia, suruh ingat kat dia, masa yang sama dia puji Rasulullah. Dan Allah Ta'ala perintahkan kita selawat gila-gilanya dan salam gila-gilanya, selawat dan salam sesungguh-sungguhnya pada Nabi SAW. Macam mana disuruh kita beriman, imanlah iman sesungguh-sungguhnya. Ya ayyuhallazina amanu aminu, wahai orang yang beriman, imanlah kamu. Jadi menunjukkan taukidnya suruh iman pada Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala. Begitu banyak Al-Quran yang usulub macam ni nak menunjukkan bahawasanya kita dengan Allah Ta'ala ni mesti ada taat kita, cara Allah Ta'ala 24 jam. Begitu juga kat Nabi kita Muhammad SAW, ada istilah taat kat dia juga 24 jam. Taat kat Nabi ini macam mana? Taat kat Nabi dengan banyak selawat dan salam pada baginda Nabi SAW dan juga pada keluarga dia, pada sahabat dia. Itu tanda kita mencintai Nabi SAW, membesarkan dan mengagungkan dia. Baik. Okay, lalu sebab kita sebut itulah, nak menunjukkan kata memang Allah Ta'ala menyuruh sungguh. Satu ulama kita karang kitab-kitab selawat ni, kalau kita tengok apa yang mereka tulis, mereka kenal sangat Nabi Muhammad SAW. Sampai apa yang ditulis tu, dia puji Rasulullah tu dengan apa yang ada pada Rasulullah tu. Jadi satu ilmu lain pula pada kita untuk mempelajari dan memahami macam mana kasih dia dan faham mereka dan ada akidahnya mereka dengan siapa dia Nabi Muhammad SAW ni. Okey. Jadi Allah Ta'ala sangat membesarkan dan disuruhkan oleh Allah Ta'ala dengan segala bagainya untuk berselawat dan salam atas Nabi SAW, termasuk dalam maksud firman Ta'ala. Jadi antaranya isyarat Al-Quran ni lah. Apa dia? Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Satu terjemah. Dan siapa yang membesarkan segala kehormatan Allah. Wa man yu'azzim hurumatillah. Apa hurumatillah? Kehormatan Allah Ta'ala. Apa maksud kehormatan Allah Ta'ala?
apa yang Allah Ta'ala beri kemuliaan dan kehormatan di situ, kita pun sama ikut perintah Allah Ta'ala. Dan Allah pun berikan kehormatan, satu kebesaran, satu kedudukan yang istimewa kepada makhluk dia, khasnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita lagilah kena memulia dan mengagungkan dia, membesarkan dia, mentakzimkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Maka terlebih baik, ya kata dia, dengan siapa yang mentakzimkan segala kehormatan Allah Ta'ala. Maksudnya mana perkara yang Allah hormat dia. Allah hormat. Kalau ikut makhluk lah kena hormat Allah Ta'ala. Yang ni bahasa terbalik dia panggil. Allah Ta'ala hormat kepada makhluk dia yang ni. Kalau sampai Allah Ta'ala berhormat, apatah lagi kita yang manusia biasa ni, tentulah lagi besar untuk beri kehormatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayang faham sikit. Kalau tak faham tanyalah. Kata Allah Ta'ala hormat pada Nabi. Sedangkan mana pula Allah Ta'ala hormat ke Nabi? Pasal Allah ni dia fa'il hakiki. Takkan Allah Ta'ala dengan sebab makhluk dia jadi sesuatu. Subhanallah. Subhanallah. Jadi istilah hormat tu apa? Memberikan ganjaran besar yang sangat tak terhingganya, sehingga di akhirat esok Allah Ta'ala janjikan tidak akan melepaskan seorang pun untuk ke syurga dia, melainkan setelah melalui surat timbangan, surat amal, dan dihisap dengan seteliti-telitinya, barulah boleh masuk pada syurga dia. Tapi dengan rahmat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berikan satu kehormatan besar pada Nabi Muhammad SAW ni, dengan rahmat Allah Ta'ala dan dengan kemuliaan Allah Ta'ala beri ke Rasulullah SAW, dilepaskan kat kita begitu banyak perkara-perkara yang nama mungkar, perkara nama maksiat, bencana, bala, disebabkan hanya usaha kerdil yang kita buat ni dalam menjunjung perintah Allah Ta'ala. Satu, kita kena hormat dan membesarkan Rasulullah, dan siapa yang duduk dalam kedudukan Rasulullah tu dari sudut pewaris Nabi tu, kita memang kena membesar dan mengagungkan mereka. Apatah lagi mereka itu ialah guru kita, apatah lagi mereka itulah yang membawa kita mengenal Allah Ta'ala, apatah lagi mereka itulah yang benar-benar menunjuk, memimpin, membimbing kita supaya benar-benar berbekal untuk ke akhirat, bukan untuk berleka dan berlalai dengan kehidupan dunia. Alhamdulillah, mujur sangat kalau diberikan kepada kita keadaan macam tu. Amin. Maka siapa yang membesarkan kehormatan Allah Ta'ala, siapa yang Allah Ta'ala hormat ni, maksudnya siapa yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala berikan suruhan pula untuk berselawat salam atas dia. Maksudnya Rasulullah bukan sebarang orang lah. Nabi-Nabi lain pun Allah Ta'ala tak perintahkan untuk menyentuh, tapi dia perintahkan kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dengan suruh makhluk beri hormat pada Rasulullah. Bayangkan macam mana kedudukan besarnya kedudukan Rasulullah di sisi Allah Ta'ala. Baik. Maka masuklah pekerjaan maulid. Jadi antara membesarkan Allah Ta'ala ni, kata dia, termasuklah dalam takrif kita menjaga kehormatan Allah Ta'ala adalah pekerjaan maulid. Maulid ni dah jadi istilah kita. Dulu panggil maulud, lah ni maulid pula pasal ramai dah reti Arab kan. Dulu ramai tak reti mulut lagi, mulut Nabi sampai jadi mulut Nabi. Bila orang reti sikit, alhamdulillah ada bahasa tu dah tukar, kita dengar pun sejuk sikit. Bukan maulud tapi maulidur Rasulullah, maulid rupanya. Betul, ada juga orang sebut mulut, biarlah, pasal maksud dia tu nak mentakzimkan Nabi SAW. Jadi tak ada masalah dia guna bahasa tu. Okey, lalu situ. Jadi antaranya adalah menyambut majlis maulud Rasul. Jadi pada hari tarikh kelahiran dia, sebenar dengan kelahiran dia, dan juga berdiri ketika disebutkan beranaknya Nabi SAW dalam baca maulid itu. Bila kita baca maulid, antaranya baca kisah bagaimana Rasulullah dilahirkan. Jadi kalau kita ada akidah dengan Rasulullah, sebut Rasulullah lahir, macam mana? Bangun tak kira, bersorak tak kira siapa, kita dah dapat limpah kurnia Allah Ta'ala sangat besar dengan
diberi datang kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kan. Jadi bila baca maulid, yang tu menunjukkan kata Rasulullah ni berpindah daripada Mekah ke Madinah, dan Rasulullah pun datang menjejakkan kali pertama dia di wilayah Quba, dekat Masjid Quba tu. Nak masuk Masjidil Haram, nak masuk Masjid Nabawi tu, orang semua pakai seronok. Kita pun dengan bangun seronok, selawat, marhaban. Dan asalnya kita buat macam itu, duduk bayangkan seolah-olah Rasulullah sedang datang, betul-betul macam tu, bangun menunjukkan tanda membesar dan menghormatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada malah ulama-ulama kita macam tu. Orang tak faham apa disiplin ilmu adab, tata susila yang macam ni, pada dia biasa ya, tak ada apa-apa pun. Apa pula tu ada di pelekeh pula kata dia. Dan Nabi tak ada. Buat apa orang bangun duduk je lah kata dia. Orang tak ada akidah macam ni kan. Orang bukan ada apa-apa perasaan dekat Rasulullah. Orang ada perasaan dengan Rasulullah ni, masya-Allah. Disebut nama Muhammad je pun dia meleleh air mata dah. Muhammad. Memang ada buat amalan-amalan ulama kita yang ajar latih kita supaya sebut Muhammad ni boleh jatuh hati. Ajar latih Muhammad dengan sedar kan kita ni adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau andai kata kita bukan umat Nabi, Allah hancurlah kita, habis. Kalau kita bukan umat Nabi Muhammad lah, macam kaum, katalah kita ni macam umat Qarun tu. Dengan Qarun tu satu geng yang kita. Maksudnya apa? Kalau cerita dunia tak keluar zakat, macam ni bodoh hal ehwal agama. Kalau kita ni jadi macam kaum Qarun, Bani Israel yang ikut Qarun tu, terpesona dengan perhiasan Qarun tu. Rasanya macam mana Qarun kena telan bumi, kita pun habis kena telan bumi. Tapi tak ditelan bumi kita ni sebab kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada Bani Israel yang engkar, derhaka sungguh taklah. Ada yang tukar rupa babi, ada yang tukar rupa kera, rupa monyet. Macam mana? Apa jadi ni? Sebab kita umat sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tak jadikan hak tu. Kalau kata jadilah, masih lagi tak diberikan keagungan pada Rasulullah macam mana hak dulu. Pasti kita tengok hari-hari ada orang jadi babi, jadi kera, hak terbalik bumi, hak telan bumi, hak kena terlangkup macam kaum Nabi Lut tu. Macam-macam lah. Ada yang kena banjir, hari-hari banjir kan. Dari segi sudut banjir memang ada, mati apa semua ada. Tapi Allah Ta'ala tak beri keadaan dia macam mana kehinaan beri pada umat dulu. Kalau kena azab ni, azab yang gila je lah, kita tak sanggup tengok kan. Kalau kita tengoklah ni pun tengok untuk ambil pengajaran tu. Tapi kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tak bagi kepada umat dia jadi itu. Pasal apa? Dengan rahmat Allah Taala masih bagi peluang untuk kita untuk taubat. Jadi tak disegerakan kita azab ke dunia ni. Pasal apa? Supaya kita boleh taubat, rujuk balik pada Allah Taala, supaya balik pada jalan sebenar. Semua tu tak adalah kita dapat melainkan sebab kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kena takzimkan Nabi. Orang kata pun takzim sungguh dah. Takzim sungguh. Orang yang tak faham saja, macam golongan-golongan yang tertentu yang macam tu, memang kita nak bercara kumpulan ni. Mereka ni Nabi Muhammad dia bawa macam mak kapau. Na'udzubillah. Jauh sangat adab mereka. Baik. Jadi antaranya pekerjaan Maulidur Rasul itu sendiri, kemudian berdiri ketika disebutkan beranak Rasulullah. Di dalam baca maulid itu lagi pula ada hadis yang kita fahamkan, suruh ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti sabdanya sallallahu alaihi wasallam, man hajjal baita walam yazurni faqad jafani. Ada hadis yang bunyi itu kan. Dia kata apa? Artinya barang siapa mengerjakan haji akan Baitullah, maksudnya pergi ziarah. Antara mana haji ni, mana ziarah. Hajjah ni, wa man hajjal baita, siapa yang pergi ziarah. Makna fi'il madhi hajjah ni tunai haji, ada hajjah dengan makna pergi ziarah.
Barang siapa yang haji ke Baitullah, ziarah Baitullah kan, dan tidak ziarah akan daku masa Rasulullah, maksudnya tak pergi Madinah, tak pergi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya buat kasar ia akan daku. Kasar perangai dia. Boleh sebut bahasa kita kasar perangai dia apa? Biadab. Biadab. Bahasa kasar lagi macam mana? Kurang ajar. Mekah pergi, tak tengok aku pergi ke Madinah. Oh. Kita ibarat macam inilah, mak kita duduk panggung batu, kita duduk kampung luar. Luar ada bini nombor berapa tak tahu lah, contoh kan. Keluar pergi, ya kan? Bini tak pergi tengok. Oh, mak kita kata apa agak. Mugi. Oh. Mugi tengok bini mu tak tengok aku. Oh. Tu biadab tu. Berat tu, masalah tu. Tambah ada orang pergi haji tak pergi Madinah langsung. Oh, tak tahu lah. Ada satu masa dulu isu-isu tu dia sebut kan. Jadi orang yang kata Rasulullah kata siapa yang pergi ziarah Masjidil Haram, maksudnya pergi ke Kaabah, tu tak pergi ke Madinah, faqad jafani. Terjemah dia, barang siapa yang haji ke Baitullah dan tidak ziarahkan aku, maka sesungguhnya buat kasar ia akan aku. Kasar perangai dia, buruk perangai, huduh perangai, bahasa kita biadab ni. Maksudnya tak ada adab dia ni dengan Rasulullah. Maksudnya apa? Macam mana boleh pergi ke Baitullah, tak pergi pada makam Nabi SAW? Okay. Jadi benda besar ziarah makam Nabi ni. Tadi pun kita sebut dah, kalau puak-puak yang pening ni, kita pergi ziarah kubur je. Dia kata apa? Ni puak-puak kuburiyun. Buah ni buah gelaran gitu. Kuburiyun. Apa? Puak duk berhimpun di kubur, duk pergi ziarah kubur. Dia ejek-ejek dah olok-olokkan perbuatan yang sangat mulia. Apa dia? Ziarah kubur. Rasulullah mengisyarat, aksiru min hadimin lazat, perbanyakkan perkara yang boleh menghilangkan kelazatan maut. Zikrul maut. Macam mana zikrul maut? Ziaratul kubur. Jadi maksudnya termasuk dalam anjuran Nabi SAW, termasuk dalam perintah Allah Ta'ala. Dia pula jalan untuk takwa. Jadi kalau pergi ke Masjidil Haram, tak pergi pada Masjid Nabawi, ni kasar bangai, biadab namanya. Dan ada hadis yang menyuruhkan ziarah kubur yang lain lagi. Ada hadis lain lagi, banyak hadis. Demo ni tengok hadis mana? Hadis bid'ah. Demo ni tengok hadis bid'ah, hadis tak boleh pergi ziarah kubur, hadis tak boleh doa lepas sembahyang, dia tengok tu lah. Itu bid'ah, syirik. Demo itu. Ni sembah kubur kata dia, murtad. Itu yang dia sebut. Yang lain-lain hadis-hadis yang menggalakkan pergi ziarah kubur, membenarkan kita untuk duduk di kubur, baca Quran di kubur, macam-macam kaedah dia. Nas Quran ni, hadis sendiri, ada kaedah kias, kaedah ijma'. Apa tak pakai? Tak pakai. Apatah lagi mereka ni antara golongan yang memang tak pakai kias dan ijma'. Tak pakai. Dia hanya pakai semata-mata Quran hadis. Jadi begitu banyak hadis-hadis yang berisuruh ziarah kubur lain daripada hadis yang disebut ni. Rasulullah pula menyuruhkan ziarah kubur yang lain-lain lagi daripada muslimin dan muslimat. Begitu juga ada isi kaedah pergi ziarah ni, bukan saja pergi ziarah kubur Rasulullah, tapi semua kubur muslimin muslimat. Satu pergi Baqi', Ma'lah, tapi bila pergi tempat-tempat tu lah ni macam mana? Puak-puak yang tak faham agama ni, pada dia faham agama, nak hilangkan syirik, nak hilangkan kufur, dia yang bagi takrif syirik dan kufur tu, dia yang mengsyirikkan orang-orang pergi ziarah kubur tu. Itu buat macam mana? Semua kubur-kubur yang orang dulu ni, Ma'lah, Baqi', dia buat apa? Ambil bulldozer, ambil kereta, rata semua. Habis tak ada satu kesan pun. Batu nisan apa? Untuk buah batu lain. Dia tak nak sama taraf kan. Jangan duk beza-beza, ni kubur ni, kubur ni, kubur ni, kubur ni, kubur ni. Dia punya faham macam tu. Kaedah kita pergi ziarah kubur,
Macam mana kita ziarah orang yang masih hidup, macam itulah sama hukum kita pergi ziarah kubur orang yang mati. Apatah lagi yang mati tu bukan sebarang orang, tapi yang mati tu adalah Nabi kita sendiri, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah Rasulullah masa dia wafat tu macam ziarah masa dia hidup. Begitu juga tabi'in, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para awliya kita sama. Dari sudut kena ada perasaan membesarkan hati tu, membesar dan memuliakan siapa yang kita pergi ziarah kubur dia. Bukan kita pergi sembah kubur kan. Pasal takzim ni, kaedah kita memang diajar untuk mentakzim, mengagung, memuliakan siapa yang sepatutnya kita mulia. Macam Rasulullah ni kan, kita memuliakan Rasulullah bukan maksudnya sembah Rasulullah kan. Memuliakan takzim dengan mak bapak, bukan kita sembah mak bapak. Mak bapak ni lah yang selalu tergelincir faham mereka ni. Baik. Jadi masalah asal pergi ziarah kubur ni benda besar. Pasal apa? Termasuk dalam ziarah benda-benda yang Allah Ta'ala beri kehormatan pada dia. Siapa yang Allah Ta'ala beri kehormatan pada dia? Antaranya orang mati syahid, Allah Ta'ala beri kehormatan sampai tahap orang yang mati syahid ni kata Allah Ta'ala, kamu tengok jasad dia mati, sebenarnya roh dia tak mati, dan jasad dia tak usik bumi kalau kamu tanam dalam tanah. Allah Ta'ala bagi kehormatan tu pada orang mati syahid. Patutnya makhluk bagi kehormatan apa? Allah lah hebat, tapi perjalanan Allah Ta'ala dan diajarkan kita untuk lalu perjalanan tu. Apa dia? Siapa yang Allah Ta'ala di kalangan makhluk ni, Allah Ta'ala menjadikan makhluk istimewa. Macam mana Allah Ta'ala membesar dan mengagungkan dia, macam tu kita kena membesar dan mengagungkan siapa makhluk. Itu kaedah kita. Sama ada hidup nanti sama. Apatah lagi orang yang memang isyarat dalam Quran, mereka ni hidup di sisi Allah Ta'ala. Itu syuhada, antaranya apa? Siddiqin, antaranya apa? Pewaris dia. Mereka ni warasatul anbiya, mereka ni pewaris Nabi. Waris Nabi, maksudnya sangat besar kehormatan yang Nabi. Dan lagi kata dia seperti mana sabda Nabi SAW yang kata pergi ziarah ni bukan saja makam Rasulullah, siapa saja makam muslimin muslimat yang pernah kita tahu pergi ziarah. Apatah lagi yang kita pergi ziarah tu bukan makam orang biasa, tapi makam para awliya. Kata Rasulullah SAW, kunna nuhina, ini perkataan sahabat ni, jadi hadis marfu' qauli. Adalah kami, kata sahabat, kunna nuhina, kami pernah ditegahkan an ziyaratil kubur, daripada ziarah kubur. Dulu kami pernah, kata para sahabat, kami pernah dilarang untuk pergi ziarah kubur. Lepas tu sekarang ni fazuruha, maka pergi ziarahlah oleh kamu kan kubur. Pasal apa? Rasulullah ni pernah sebut, kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, atau kamu qala, aku pernah tegah kamu daripada ziarah kubur. Tapi ayat hadis tu mansukh, menasahkan dia. Rasulullah kata ala fazuruha, ketahuilah gilah ziarah kubur, fa innaha, kubur ni ditazkiratul lil maut, dia mengingatkan kita pada mati. Tu ada pergi ziarah kubur tu, ada hukum Rasulullah suruh tu, termasuk dalam anjuran agama. Baik, artinya adalah kita ni dahulu, ni perkataan sahabat ni, ditegahkan kita daripada ziarah kubur. Umum disebut tu kubur. Kubur siapa tak kira. Memang ada makruh asal-asal Islam dulu. Lepas tu maka sekarang ziarahlah kamu akan sekarang ni pergi ziarah. Pergi ziarah. Untuk ziarah nak buat apa? Yang tu pun satu hal. Ziarah nak buat apa pergi kubur? Menengok untuk ambil gambar. Apa dia? Bagi salam, jaga adab. Macam mana hidupnya kita jaga adab, macam itulah waktu semua makhluk yang mulia di sisi Allah Ta'ala ni telah wafat, tapi kemuliaan dia tetap kita anggap, kita pergi ziarah makam dia macam mana dia hidup. Memang para ulama sebut itu, tiada Rasulullah walaupun dia dah dimakamkan, maksudnya dia dah dikebumikan, jasad dia tak ada, tapi duduk tambah dekat-dekat dengan makam Rasulullah tu, bukan boleh nak bergaduh hingga bangam jerit-jerit, bukanlah. Pasal apa? Di sana buruk adab dengan Nabi SAW. Macam mana masa Rasulullah hidup tak boleh angkat suara, macam tu Rasulullah wafat pun tak boleh angkat suara. Itu kaedah kita. Dan lagi kata dia, telah sabit bahawa Nabi SAW
ziarah akan ahli kubur Baqi'. Rasulullah nahi ziarah. Dan Uhud begitu juga, medan peperangan Uhud. Yang ni kalau kita pergi Mekah boleh tengok jauh lah. Dia pagar tu, batu, buah jaring. Kalau boleh, demo kalau boleh nak punggah langsung supaya orang tak pergi kubur. Sampai macam tu dia punya faham. Siap tulis lagi, bahasa Melayu tulis, orang putih tulis, Arab tulis, Sepanyol tulis, Turki tulis. Sepanyol tak pasal, tapi Turki tulis. Tak boleh ni ziarah kubur, tak boleh pergi masa sekejap je. Tak boleh pergi ni, tak boleh ada kumpulan ramai macam ni. Pada mereka, orang yang pergi ziarah kubur ni semua orang syirik. Baik. Dan lagi telah sabit bahawa Nabi SAW ni, Rasulullah ni ziarah ahli kubur Baqi' dan Uhud. Dan sabit pula Nabi SAW, Rasulullah kata gini, man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Terjemah dia, siapa-siapa yang ziarah ia akan aku kemudian daripada mati aku, seolah-olahnya dia telah ziarah akan aku pada ketika hidupku. Satu kena belajar adab macam mana nak ziarah makam Nabi SAW, seolah-olah beradab dengan Nabi ya. Dan memang disuruh oleh ulama hadirkan perasaan kita sedang beradab dengan Nabi SAW. Ceritalah apa nak cerita, ya Rasulullah, hati aku ni tak ada nak berapa kasih denganmu, aku pelik ya Allah. Ngadu kat dia, ya Rasulullah. Rasulullah dengar ke orang Ta'ala bagi keistimewaan ni boleh dapat. Kalau orang mati syahid biasa pun, yang commonnya nanti mati syahid pun orang Ta'ala bagi mereka yurzakun, diberi rezeki, nikmat, boleh ke syurga, ambil nikmat apa segala. Apatah lagi apa nikmat yang Allah Ta'ala beri pada, kelebihan Allah Ta'ala beri pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Tentu minta dia supaya dia tawasulkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dia rekomen dengan apa yang permintaan kita ni, dia yang cerita minta pada Allah Ta'ala ada apa kehendak kita. Memang ada kaedah macam tu dalam agama kita, pasal Rasulullah dia makhluk istimewa. Ada makam yang terpuji, makam yang ada rahsia pula kadang kita tak tahu di mana apa kedudukan Rasulullah dengan Allah Ta'ala ni. Dan lagi telah sabit. Baik. Dan sabit pula sabda Nabi SAW. Situ sudah tak? Rasulullah pergi ziarah masa Rasulullah wafat macam masa dia hidup. Hidupku, anak-anak yang dikasihi, hendaklah jaga dua perkara yang mesti. Apa dia? Pertamanya, wajib membesarkan Nabi SAW. Apa kaedah dia? Selawat je, kebaya. Lagi ziarah, jaga. Ada akhlak tingkah laku, seolah-olah dengan Rasulullah ni kita bersua muka. Dia tahu siapa yang datang. Orang banyak selawat ke, orang tak ada selawat ke, ahli pasik ke. Orang Ta'ala zahirkan benda-benda ghaib kat dia, yang perkara ni pula diperintah oleh Rasulullah untuk rahsiakan dia daripada zahirkan pada orang ramai. Memang wajib itikad yakin pada Rasulullah, memang telah diberikan kepada dia keupayaan-keupayaan tersebut khas Allah Ta'ala beri kat dia. Jadi dua perkara kita kena jaga. Pertama, membesarkan Nabi SAW dan angkatkan peringkatnya daripada segala makhluk. Pangkatnya, maksud tu pangkatnya, peringkatnya, kedudukannya, martabatnya berbanding dengan makhluk lain. Yang tu yang kita doa, wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah, bangkitkan dia satu tempat yang terpuji yang kau telah janjikan ya Allah. Pasal apa ni? Pasal memang dia ajar pada kita untuk ta'zim ke Rasulullah macam ni. Ta'zim ke Rasulullah macam ni. Satu kalau ada apa nak sebut Allah. Satu dalam satu majlis kalau ada agung ke apa ke, orang besar-besar kan, kaedah kita macam mana? Nombor dua mesti Rasulullah. Pertama Allah, alhamdulillah. Lepas tu mesti selawat salam. Setiap apa intipati kita nak percakapan macam tu kan? Ulama kita ajar. Pasal apa tu? Pasal mentauhidkan Allah Ta'ala, ta'zim dengan Nabi SAW. Yang kedua adalah menunggalkan ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dua benda besar ni kita apa? La ilaha illallah ni, tauhid Allah Taala. Lepas tu i'tiqadkan bahawasanya Muhammad SAW ni adalah seafdal makhluk. Banyakkan selawat dan salam atas dia, rasakan keagungan kehebatan dia. Kalau ada peluang pergi ziarah dia, apa semua. Dan jagalah akhlak kita waktu kita berada dan berlalu di makam dia, kena rasa seolah-olah dia masih hidup duk perhati kita. Baik. Jadi ciri kedua yang dia suruh kita peringat adalah pada Allah Ta'ala. Juga pada Allah Ta'ala, kena kenal dia, kena kasih pada Allah Ta'ala. Kasih Allah Ta'ala, zikir kat Allah Ta'ala. Kasih kat Rasulullah, selawat kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata dia, ketunggalan dengan zatnya dan sifatnya dan afalnya, menunggalkan ketuhanan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, hal ketunggalan dengan padahal ketunggalan dengan zat dan sifatnya dan afalnya. Wajib mentauhidkan Allah Taala. Khas atau bahas berakidah ni tauhid tak mana? Sudut zat dia, sifat dia, afal dia. Ada kita dah bahas lalu asar dia, milik dia. Siap, tauhidkan Allah Taala. Asal disebut pada tauhid ni zat, sifat, afal. Maka barang siapa intiqad pada satu makhluk, bersyarikat akan Tuhan pada suatu daripada demikian itu, ada yang kongsi dengan Allah Ta'ala, sudut zat, sudut sifat, sudut perbuatan, sudut milik, maka sesungguhnya mengkerasi ia akan Allah Ta'ala. Maksudnya biadablah dengan Allah Ta'ala. Ada pula ada selain pada Allah Ta'ala boleh jadi ilah. Apa benda ni? Tu istilahnya mengkasari Allah Ta'ala, biadab dengan Allah Ta'ala. Dan barang siapa pula mengkurangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada martabat Rasulullah, maka sesungguhnya berdosa ia atau kufur ia. Berdosa dan kufur. Tak berdosa pun kufur. Jadi kena takut sikit, pasal ada ulama kata kufur. Dan barang siapa melampau ia pada membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagai membesarkan padahal tidak sampai dengan dia akan barang yang tertentu ia dengan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya mengenai ia akan yang sebenar dan menjaga ia atas ketuhanan dan kerasulan. Dan nak sebut apa pula ni? Siapa yang istilah dia, kata dia melampau pada membesarkan Nabi SAW dengan bagai-bagai membesarkan padahal tidak sampai dengan dia akan barang yang tertentu ia barang itu dengan Allah Ta'ala. Maksudnya dia membesarkan Rasulullah sungguh, tapi dengan Allah Ta'ala ada bab tauhid yang ni pun dia tak selesaikan. Maka sesungguhnya mengena ia akan yang sebenar dan menjaga ia akan ketuhanan dan kerasulan. Itu kan baca dia. Maka sesungguhnya berdosa ia, barang siapa melampau ia pada membesarkan Nabi SAW dengan bagai-bagai membesarkan padahal tiada sampai dengan dia akan barang yang tertentu ia dengan Allah Ta'ala. Maksudnya macam tu. Maksudnya kalau ada orang yang dia mengagung membesarkan Rasulullah, tapi taklah sampai tahap mentuhankan Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Taklah sampai pada tahap sesuatu yang khas untuk Allah Ta'ala. Apa dia? Sembah Nabi Muhammad, mentuhankan Allah Ta'ala, mentuhankan Nabi Muhammad. Kalau membesarkan tak sampai tahap tu, tak ada masalah. Satu yang kalau buat yang tersesat ni, dia kata apa? Selawat banyak pun tak boleh, selalu sangat selawat pun tak boleh, selawat letak di mulut, sentiasa di mulut pun tak boleh. Pasal pada dia dengan membanyakkan selawat ni dah syirik. Pasal ingat Allah Ta'ala pun tak teratur. Ingat Nabi tak lebih daripada ingat Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Yang kita duk ingat makan lebih daripada ingat hal lain, tak kira pun. Kalau saya ngaji dia suruh tutup guru sebut itu ya. Duk ingat makan, dia ingat duit, duk ingat kerja, duk ingat projek lebih daripada ingat hal lain. Tu lagilah dengan Allah Ta'ala tak ada Rasul, tak ada Rasul dengan tak ada langsung. Dengan mak bapak kita tak langsung, kadang-kadang bini dengan anak pun tak ada langsung. Duk kira cari duit ya. Macam mana tu nak kata apa tu? Tu nak kata apa tu?
Kaedah kita, kalau kita memang letakkan Allah Ta'ala ke dekat Allah Ta'ala, Rasul ke dekat Rasul, cuma atas kata kita kasih Rasulullah pasal dia paling dekat dengan kita, banyak berselawat salam antara Rasulullah, tak ada jadi syirik dah. Tak ada pun hukum jadi kurang ajar, kurang adab tu. Tak betul. Pasal memang dituntut kat kita untuk membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi kalau siapa yang memang dah membesarkan Rasulullah, banyak masa dia pun lebih pada selawat lagi berbanding dengan zikir. Macam mana? Walaupun sampai pada tahap tu, tapi tetap Allah ila Allah, Rasul ila Rasul. Rasul adalah tetap makhluk Allah, tapi dia seabdul makhluk. Maksudnya kalau makan, minum, anak, isteri pun kita kasih ke Rasulullah, kena paling kasih. Dia seabdul makhluk. Maka sesungguhnya mengena ia akan yang sebenar. Betul dia buat tu, tepat. Tak ada silap sikit pun. Dan dia telah menjaga ia atas ketuhanan dan kerasulan. Bahkan telah jaga dua-dua sekali. Kasih ke Allah pun jaga, kasih ke Rasulullah pun jaga. Bahkan dengan banyak berselawat dan salam, sampai zikir ini terlalu sikit berpilah bahasa itu, sebenarnya telah menunaikan hak Allah dan hak Rasul. Pasal Allah Ta'ala kata apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah Ta'ala perintah Rasulullah kata, kalau kamu kasih pada Allah Ta'ala, ikut aku. Antaranya ikut Rasulullah. Jadi ikut Rasulullah, gila punya ikut Rasulullah, berarti perintah Allah Ta'ala ni ikut. Kasih sangat pada Rasulullah, sampai banyak sangat selawat, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu. Gila punya selawat ke Rasulullah. Artinya dia telah zikir pada Allah Ta'ala. Tu maksud dia kata, kalau kita memang buat, walaupun istilahnya melampau kat Nabi SAW ni, istilahnya menjaga hak-hak ketuhanan dan kerasulan. Jadi yang tu kena faham awal. Jangan jadi faham hanya buat-buat tergeliat aurat tu, buat-buat tergeliat aurat. Yang mana ni dia duk faham bila berselawat banyak, sampai tahap apa, membangun untuk berselawat, macam-macam lah kan. Kata dia zikir pun tak bangun, tak berdiri. Zikir memang tak perlu berdiri. Bahkan Allah Ta'ala suruh kita berzikir macam mana? Berzikir berdiri, duduk, baring. Baring pun boleh zikir. Tapi selawat macam mana? Selawat tak? Selawat sampai tahap, ada tahap selawat berdiri. Selawat berdiri. Tambah pula selawat tu pada baca cerita kisah Rasulullah datang, hadir hati Rasulullah datang ni, berdiri. Pasal apa? Terlalu rasa seronok datang Rasulullah tu, sampai menzahirkan perasaan mulia Rasulullah datang tu dengan berdiri. Zikir Allah tak perlu berdiri. Zikir Allah duduk apa? Baring tak apa. Satu ada juga passion orang apa dia, bila berselawat berdiri, asma husna pun berdiri juga. Bahkan bab berdiri ni, saya kata macam ni, yang tu satu hal lah. Asma husna kita berdiri, tak syarat. Zikir, duduk, ratik zikir, tak ada masalah. Tapi bab selawat ada tahap, bab selawat kena bangun. Bahkan saya ngaji ada guru yang sebut ini, saya sangat setuju ada punya ayat kata apa? Kita menyanyi lagu negara aku pun berdiri, kelang kabut berdiri, nak duduk tak boleh, bergerak pun tak boleh, pergi sekolah. Tambah kalau saya memang betul ya, kita duduk sekolah kebangsaan gitu kan, main kadang lambat sikit, loceng bunyi, dah perhimpunan di sekolah, duduk pakat nyanyi lagu negaraku. Ni mana? Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Kita baru main ni, cikgu siap tunjuk. Betul, pedang-pedangan tu. Betul, tak tipu lah. Memang itu dasar pendidikan lah. Kereta pun stop. Bersikal pun, kita sorong bersikal. Masuk dalam sekolah rasanya, dalam sekolah dia memang peraturan gitu kan, tak kena sorong bersikal kan, tak boleh kayuh kan, betul kan? Memang banyak sekolah peraturan macam tu. Cikgu naik motor selama je, tapi kalau kereta dia kena sorong, kalau jenuh tak? Tapi kita belajar masuk, bersikal kena turun. Kalau lambat kalau macam mana? Berhenti, duduk tu, tunggu. Habis dengan aku boleh simpan bersikal. Sampai macam tu. Nak cerita apa? Maksudnya dengan makhluk memang ada tahap-tahap yang disuruh kita hormat macam tu. Dengan Rasulullah macam mana? Patutnya dengan Rasulullah lah hak kita paling berdiri sekali, paling orang kata berbesar ta'zim. Bahkan dengan mak ayah kita pun memang kalau ikut memang diajar akhlak macam tu.
Cuma kita kerana tak biasa dapat didikan macam tu, mak ayah kita tak tahu ya. Saya dulu masa kecil-kecil saya dapat suasana begini. Mak ayah tu satu hal. Bahkan diajar dengan orang yang lebih tua daripada kita pun kalau duduk dalam tu majlis. Kita ni budak kan. Ada orang lebih tua datang dalam majlis kita. Macam kita tengah baring. Allah, ni tak. Allah duduk. Macam apa? Kita hormat dengan orang yang lebih tua dengan kita. Kita takkan baring di hadapan dia. Sampai macam tu kan. Sampai macam tu. Kalau mak ayah ni, mak ayah kita datang ni, bangun, mak ayah kita datang, macam mana? Hormat dengan mak ayah kita tu. Tapi kita daripada kecil dengan mak ayah duduk bawah ketiak. Tak tahu. Kena duduk tengah jalan, mak bapak nak lalu, tepi sikit ni, mak nak lalu ni. Tak tahu. Kita tak biasa dapat didikan tu. Itu masalah kat kita ni. Macam apa? Kita tak pernah dapat didikan macam mana didikan salafus soleh dulu. Itu masalahnya. Khasnya atas kita bicara ni ke Nabi, ke mak bapak kita, ke orang tua, kepada tutup guru, alim ulama. Kita dapat pendidikan kebangsaan. Cikgu pakai skirt masuk dalam sekolah, masuk dalam kelas, macam mana? Stand up, good morning teacher. Andai good morning. Tengok cikgu selamat pagi apa-apa. Tengok ustaz tutup guru buat bodoh je. Masuk mahkamah lah apa? Bangun, ya arif ketibaan, ya arif tuan hakim. Naik berdiri semua. Kami diajar kalau kat pondok, tok guru datang macam mana? Semua bangun. Orang tak biasa pelik. Saya ni. Pada dia tak biasa. Tapi kita dapat didikan daripada tok ulama kita, tambah syekh-syekh yang kita kata murabi, orang yang tok guru sangat besar, hebat amalan dia, takwa dia. Bahkan dengan sebab mereka ni dikenal dengan kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana? Kita Malaysia tak biasa duk tengok suasana tu. Indon ada lagi, India ada lagi, Pakistan ada lagi, Mesir ada lagi, Malaysia ni yang kot tengok kurang. Malaysia ni banyak kuat pahaman kebangsaan. Cikgu masuk diri bangun, ustaz masuk, betul sangat saya sebut. Saya sampai saya ke budak-budak saya kat kelas sikit saya sebut, itulah asal kita cerita kat Nabi dan menunjukkan kita dah rosak pendidikan sebenarnya. Orang yang sepatutnya kita kena muliakan, kita tak muliakan. Orang yang sepatutnya kita kena bangun untuk beri penghormatan, kita tak bangun untuk beri penghormatan. Bila kita dah biasa dengan pendidikan barat, bobi bahasa itu, pendidikan sekular yang mengasing dengan agama akademik, sehingga orang agama ni dipandang lekeh, sampai melekehkan orang yang bawa agama Nabi Muhammad SAW. Betul bila kita bangun duk pergi pahaman Yahudi, faham apa? Faham Wahabi. Apa dia? Dia kata ni syirik, kufur, membesarkan Nabi Muhammad lebih pada membesarkan Allah Ta'ala. Benda lah tu, bahasa tu, benda tu kena sebut tu. Kau faham apa ni? Kau tak reti ke? Memang ada yang akan bahas nanti, InsyaAllah kita akan jumpa situ. Jadi bahkan apa yang disebut ni, kata dia, kalau kita memang sangat memuliakan Nabi SAW, bahkan seharian ni berselawat aja, tak ada nak baca Quran, katalah gitu, sebenarnya kita telah menunaikan hak ketuhanan dan hak kerasulan. Kalau ada orang dia tak selawat pula, baca Quran pula, itu hak dia. Boleh tak? Boleh. Ada orang yang memang duk zikir, duk baca Quran. Pasal apa? Pasal terlalu asyik, sedap sangat baca Quran. Tapi nak kata sampai tinggal selawat, rasa saya tak ada. Ulama-ulama dulu memang mereka Quran-Quran walaupun 30 juzuk sehari, tak ada amalan lain yang mereka sangat bersungguh-sungguh selepas daripada baca Quran melainkan selawat atas Nabi SAW. Kok kita tak pernah duduk suasana tu kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita, pahaman kita tu, dan jadikan kita memang duduk tempat tu. Apa dia? Memang boleh cinta pada Nabi SAW, banyakkan selawat dan salam atas Nabi SAW. InsyaAllah sampai tempat dia kita cerita nantilah apa dia selawat, apa dia amalan selawat ulama dulu gini-gini, apa dia sekarang, untuk menunjukkan sangat cinta dan kasih dia pada Nabi SAW ni, dan menjunjungnya mereka sangat perintah Allah Ta'ala sallu alaihi wasallimu taslimah ni. Mereka menyusun kata-kata dalam bentuk selawat dan salam ni, memuji Rasulullah ni. Apa kata nak sebut, tak ada arah lah.
nak tunjuk kata dia orang puji ni, puji sungguhlah, faham sungguhlah dia orang ni ikat Rasulullah ni, junjung sungguh perintah Allah Taala, sallu alaihi wasallam taslima. Sampai tempat kita cerita nanti insya-Allah. Jadi seterusnya insya-Allah kita nak sambung khas dia yang sebut bicara maulidin Nabi SAW, cerita maulid saja khas itu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.